Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, kertas saya pada kali ini akan membincangkan tentang persepsi pelajar terhadap rasuah, kajian kes kepada kumpulan pelajar pertama yang mengikuti subjek ini, kursus ini secara atas talian. Baiklah, dalam kajian ini sebenarnya kursus integriti dan juga anti rasuah ni diperkenalkan pada semester ni sebagai subjek kurikulum yang wajib lulus di bawah kategori U1 MQA, dan bermula Januari lah, semester Januari lepas, iaitu dah berjalan separuh. Kemudian dimulakan dengan COVID. Bila COVID start, maka kita terpaksa tukar ubah pengajaran kepada PNP kepada tersalian. Jadi ini merupakan cabaran kepada kita, di mana sepatutnya kursus ini ditawarkan secara bersemuka dengan silibus daripada SPRM dan sebagainya. Jadi kajian berkaitan dengan integriti dan rasuah sebenarnya telah banyak dibuat. Antaranya banyak kali dilakukan berkaitan dengan bagaimana konsep penghayatan, pelaksanaan etika kerja Islam berkaitan dengan rasuah, integriti dijalankan, dan antara kajian mendapati penghayatan dan pelaksanaan etika kerja Islam itu melahirkan mereka yang sentiasa ingat kepada Allah dan bertanggungjawab. Konsep amanah, integriti dalam agama itu menjadi asas kepada inilah, dalam beberapa kes lah, ya. Begitu juga pengajaran subjek ini melalui PNP ataupun melalui atas talian yang berlaku bukan perkara baru sebenarnya. Sebelum ni banyak kajian dibuat mengatakan memang media massa tu kadang-kadang disalahgunakan, tetapi ada juga yang digunakan untuk kebaikan dan sebagainya, ya. Bukan pada kita lah, ya. Kajian Vera Mutu antaranya menyebut persepsi pelajar terhadap pembelajaran secara online ini atas talian bergantung kepada capaian mereka pada internet. Sekiranya capaian internet mereka itu bagus, mungkin mereka akan dapat belajar dengan baik, ya. Dan mereka juga mungkin dapat menggunakan kelebihan rakaman lecture dan sebagainya untuk menambahkan pengetahuan dan mengulang kaji subjek masing-masing secara melihat rakaman, ya. Itu kelebihan peluang pelajaran atas talian. Kajian terhadap yang dibuat di UKM, terhadap waktu pelajar UKM berkaitan dengan persepsi rasuah dan kefahaman ini, mendapati sesetengah responden masih lagi tidak tahu ataupun tidak sedar menipu tu tidak dibenarkan. Maknanya meniru dalam perpisahan ataupun tanda tangan bagi pihak kawan yang tak hadir, benda tu bagi mereka masih dianggap dibolehkan, kan. Jadi kadang-kadang mengupah orang lain untuk buat tugasan, dia bayar sikit mungkin orang untuk buat tugasan, letak nama dia. Itu adalah merupakan bukan saja isu rasuah, tapi isu integriti dan isu bagaimana kita membezakan kebenaran dan tidak benar. So dalam rasuah dia melibatkan integriti macam ni, ya. So banyak kajian lepas menggambarkan benda-benda gitu berlaku. Kemudian kenapa kajian kita ni dibuat? Kajian kita ni dibuat kerana ini merupakan pertama kali subjek ini diperkenalkan di atas talian, dan ini merupakan cabaran kepada kita kerana COVID ini, pandemik dan sebagainya. Jadi sebelum ini subjek ini dia diajar di IPTA secara bersungguh, dan bila kita buat secara atas talian banyak benda yang akan terpaksa kita ubah, ya. Mungkin pelaksanaannya berubah, banyak aktiviti yang berbentuk fizikal, lawatan sebagainya mungkin terpaksa diubah. Dan bagaimana, ya? Adakah kita mampu mencapai matlamat dan objektif pembelajaran apabila sistem PNP telah pun diubah daripada bersemuka kepada secara atas talian? So ini cabaran kita, ya. Okey, kajian kita ni kita buat soal sedik kepada 89 responden lah, secara persampel kepada kalian, persampel yang mudah. Kita ambil pelajar kita je lah, walaupun ini tak dapat buat generalisasi, tapi artinya gitulah, ya. So tujuan kita dua untuk melihat kefahaman pelajar terhadap rasuah itu sendiri,
rasuah ke bukan rasuah, dan melihat persepsi mereka terhadap rasuah di Malaysia. Maksudnya tindakan kerajaan buat tu buat ni, adakah dianggap betul tak betul kan, dan sebagainya. Jadi soal sidik ni kami ambil daripada, saya ambil daripada soalan telah dibuat oleh para pengkaji atau penyelidik di Institut Integriti Malaysia. So dari segi kesan soalan kita tak buatlah, kita copy terus soalan daripada mereka, kita buat balik dalam bentuk Google Form, dan soalan mereka sebenarnya dalam bentuk fizikal. So saya copy balik dan kita bentang balik dalam bentuk, dan kita ambil soalan sebiji lah daripada Institut Integriti Malaysia ya. So terbagi tiga, bagi satu demografi mengenai background terbagi responden, bagi dua kefahaman, dan bagi tiga mengenai persepsi rasuah. So kita gunakan skala mudah lah, skala ya, tidak dan tidak pasti. Mungkin ini tidak mendapati kehendak skala Likert yang biasa 5 tu ya, 5 level, tapi kita ambil yang ringkas sebab ini merupakan lebih kepada tinjauan ya, fahaman dan persepsi yang mudah. So dapatan kajian kita mendapati dari segi demografi majoriti Bumi Putera lah, Melayu lah ya. Dan sedikit India, 4% India, dan Bumi Putera ni ada Sabah Sarawak lah ya. Dan majoriti Melayu. Jadi maknanya kajian ini adalah responden majoriti daripada beragama Islam. Jadi sepatutnya kefahaman mereka tu jelas lah kan. Okey, bahagian pertama kita tengok bagaimana kefahaman responden terhadap apa nama ni, rasuah. So kita dah tengok punya result tu macam okey lah ya. Banyak juga yang menunjukkan peratusan yang tinggi. Maknanya mereka faham daripada 10 item yang kita masukkan dalam soal sidik ni, kebanyakan yang faham bahawa benda tu adalah rasuah ya. Dan ada beberapa bentuk soalan yang dapat peratusan rendah menggambarkan mereka tidak berapa faham dan menganggap benda tu bukan rasuah ya. So maknanya ada 6 pelakuan yang mereka faham sebagai rasuah ya. Maknanya daripada 10 tu 6 peratusan tinggi mengatakan memang mereka memahami itu rasuah. Maknanya tinggilah ya. Politik wang tu memang rasuah, guna kuasa rasuah, mengugut untuk dapatkan apa sebagainya rasuah, habuan paksa daripada pesalah rasuah, dan hadiah juga rasuah, dan memberikan kontrak kepada keluarga dalam meeting sebagainya dianggap rasuah. Jadi ini memang jelas lah. Maknanya majoriti memberikan respon yang positif, maknanya mereka memahami ini adalah rasuah ya, meski peratusannya tinggi. Cuma ada 4 item yang peratusan sederhana menggambarkan mereka beranggapan benda itu bukan rasuah. Misalnya melantik ahli keluarga ke jawatan tertentu, dan itu dikatakan tidak salah. Bagi mereka itu bukan rasuah lah. Gitu ya. Maknanya 62% kata rasuah, tapi 38 gitu kata bukan. Maknanya itulah okey lagi lah kan. Tapi maksudnya gitu. Ada juga mengatakan menggunakan wang pejabat ataupun duit pejabat untuk peribadi dianggap tidak rasuah. Ni bahaya ni ya, sebab 56% maksudnya hampir separuh menganggap benda tu okey. Ini sebenarnya tidak okey ya. Kemudian membuat tuntutan palsu, maksudnya mereka pergi outstation, kemudian tinggal pergi ikut training lah kan, ikut training dah ada penginapan free, tapi mereka claim pula hotel, seolah-olah mereka tinggal di hotel. Walhal memang penginapan tu dah free, tapi mereka buat tuntutan palsu, dan bagi mereka itu tidak salah. 46% kata okey. Begitulah dan akhirnya 40% kata menggunakan harta pejabat seperti untuk peribadi lah, maksudnya mengambil misalkan cikgu sekolah ke apa kan, pensyarah, penggunaan untuk kegunaan sendiri anak-anak, dia anggap bukan rasuah lah, dia anggap itu memang hak mereka. So ini agak menakutkan lah ya. Jadi bagi yang kedua kita tengok di persepsi ya. Persepsi ni adalah apa persepsi kita terhadap ni ya. Yang pertama paling tinggi adalah persepsi terhadap ni lah. Paling tinggi pun sebenarnya tidak berapa tinggi, sederhana je, maksudnya 70 ke bawah. So saya andaikan 70 ke atas result yang bagus lah. Bila 70 ke bawah kita andaikan sederhana, iaitu adakah mereka beranggapan SPRM berkesan menangani rasuah, maka 68% kata ya, maksudnya lagi 20 ataupun 30% lebih tidak menganggap SPRM membantah rasuah dengan berkesan. Maknanya ramai lagi lah kan. Yang mereka nampak lah, maksud persepsi ni kefahaman mereka.
Kemudian 67% kata media massa berkesan untuk memberikan kesedaran rasuah dan sebagainya. Ya. Kemudian paling rendah sekali itu, adakah SPRM ada bebas? 40% kata ya. Maknanya hampir 60% mempunyai persepsi bahawa SPRM sebenarnya tidak bebas. Ini cabaran saya. SPRM sebenarnya tidak bebas. Tetapi maksudnya ada campur tangan politik dan sebagainya. Ya. Dan begitulah lain kita dapat tengok dalam persen, maknanya banyak yang tidak berapa bagus lah. Daripada 12 tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang agak tak berapa elok. Jadi 5 saja yang okey. Okey, kemudian ada empat yang sangat teruk lah. Bila dikatakan adakah usaha pencegahan rasuah di Malaysia ni berjaya, 35% saya kata ya. Maknanya memang semua orang nampak lah, majoriti orang nampak. Maknanya usaha pencegahan rasuah ni tidak berapa berjaya. Begitu juga rasuah peringkat swasta dan politik memang sangat teruk lah. Maknanya yang kata okey ada 26% dan paling rendah adalah bila ditanya apa persepsi mereka, adakah tahap mengambil rasuah di Malaysia ni rendah, mereka cakap 20% je kata rendah. Maknanya majoriti beranggapan rasuah di Malaysia masih lagi tinggi, hampir 70% lebih. Dan rasuah politik di Malaysia pun tinggi, tidak terkawal. Sebab yang kata terkawal 26%, jadi ini gambaran yang sangat negatif lah kan. Ini empat negatif, persepsi negatif daripada responden dalam kepada ini. So itulah ya. Jadi hanya satu je yang menunjukkan persepsi yang positif, iaitu 70% lebih responden mengatakan keselamatan saksi terjamin. Dalam kes ini mereka percaya saksi yang terlibat dalam menjadi saksi dalam kes rasuah memang terjamin lah. Ini satu je. Lain daripada ini semuanya menunjukkan rekod persepsi yang agak teruk dan tidak bagus. Baiklah, kesimpulan daripada kerja kita mendapati kefahaman tentang rasuah dan persepsi ini menunjukkan masih banyak benda yang kita akan perlu dilakukan. Dalam bab kefahaman okeylah, kefahaman mungkin agak tinggi, tetapi ada juga 40 hingga 60% responden yang masih tidak memahami, tidak dapat membezakan antara rasuah atau tidak. Jadi 60% tu tinggi juga sebenarnya kan, antara 40 ke 60 lebih tu yang masih beranggapan ini bukan rasuah, walaupun yang kata rasuah tu tinggi juga, tapi masih ada. Maknanya 40% tinggi lah. Kalau 100 orang, 40 kata bukan rasuah. Maknanya 40 orang dia berisiko untuk melakukan rasuah. Itu dari segi kefahaman. Maknanya kefahaman tu lebih baik, dia punya prestasinya, dan kefahaman tu lebih tinggi berbanding persepsi lah. Tapi maknanya kita kena kerja kuat lah. Malaysia kena kerja kuat untuk menangani benda ni. Dari segi persepsi kita mendapati sangat teruk dan tidak memberasakan. Hanya satu benda je yang tu, iaitu 79% respon yang berjaya, kesempatan saksi terjamin. Lain daripada tu semuanya adalah 60 ke bawah, 70 ke bawah. Maksudnya persepsi yang agak tidak baik lah. 70 ke bawah ni maknanya tu 60, 40 gitu kan. Maknanya persepsi yang sederhana. Maknanya rasuah masih lagi menghantui negara kita. Dan yang paling teruk tadilah dua tu antara 30%, 25 ke tu paling teruk, menganggap rasuah Malaysia ni adalah tinggi dan juga rasuah politik pun tinggi. Jadi kita menghadapi cabaran besar untuk ni. Jadi akhirnya beberapa cadangan yang kita kemukakan, antaranya kita mencadangkan supaya kursus integriti rasuah ni jadi kursus wajib lah. Bukan hanya kursus co-curriculum tapi wajib sebagai macam mana titas, etnik dan sebagainya, supaya benda tu lebih kuat. Kemudian saya mencadangkan supaya kursus ini dimasukkan dalam CGPA, jangan berkira dalam PNJK, kerana kalau tak ada berkira maka rugilah pelajar bukan main susah, buat tugasan 1, 2, 3 dan sebagainya, tetapi tiba-tiba grade-nya hanyalah lulus atau gagal. So ini macam merugikan pelajar lah, dan mungkin menyebabkan mereka tidak serius. Sekadar nak dapat 40 markah je. Satisfied? Okey.
So kita kena ubah supaya benda ni menjadi subjek yang penting dan dikira dalam grade ABCD dan memberikan nilai kepada PNGK atau CGPA. Yang ketiga, kita mencadangkan supaya usaha memberikan kefahaman tentang rasuah ni mesti dijalankan oleh UNIKS secara bersungguh-sungguh lah, kesedaran integriti, kerana selama ni kita buat macam tak berapa bersungguh kan, baru nak buat. Jadi saya cadangkan supaya jadi acara wajib setiap tahun. Di samping kita kursus macam-macam, research dan sebagainya, maka antaranya adalah kursus kefahaman integriti dengan menjemput tokoh-tokoh yang berwibawa untuk memberikan penerangan dan perbincangan dan sebagainya supaya kita memahami. Kemudian akhirnya pengajaran dan pembelajaran kursus integriti ini saya rasa lebih sesuai dijalankan secara bersumuka dan perlukan lebih kepada perbincangan dan contoh-contoh kes yang lepas supaya pelajar boleh nampak benda tu. Kalau setakat kita bagi teori orang tak faham, so kita kena bincangkan kes-kes rasuah supaya mereka nampak begini. Dan saya rasa lebih perlukan kepada bentuk kuis, bentuk dialog, perbincangan, kerana kalau kita tak bincang kes demi kes, maka kefahaman mereka tidak akan bertambah baik. Kerana dia lebih kepada praktikal dan kita kena tengok kepada kes by kes supaya mereka lebih memahami. Jadi saya mencadangkan supaya soal sidik yang saya tunjukkan tadi tu, sama ada kefahaman atau persepsi, mencadangkan supaya para peserta yang mengajar nanti ambil benda tu bincang dalam kelas, supaya setiap item yang kita tanya dalam soal sidik itu dibahaskan balik. Kenapa menganggap ini bukan rasuah, kenapa ini dia anggap okey dan sebagainya. Itu mengira kefahaman dan persepsi itu mungkin kita kena tengok pada pengaruh lain lah, media masa dan sebagainya. Jadi itulah sedikit tentang apa yang saya terangkan tentang kursus ini. Maka akhirnya kita mencadangkan kursus ini integriti sepatutnya lebih sesuai dijalankan secara bersemuka, kerana tadilah faktor-faktor silibusnya yang berbagai, yang bukan saja berbentuk kuliah tapi lebih kepada lawatan ke pejabat SPRM, dialog bersama bekas pesalah rasuah, lawatan ke penjara SPRM, bilik siasat dan sebagainya. Jadi benda tu terganggu, tak dapat dibuatkan PKP, jadi pelajar kita hilang peluang untuk mendapat pelajaran lain yang lagi baiklah. Jadi kesimpulannya akhirnya hakikat bahawa kes-kes rasuah di negara kita melibatkan kagitan kerajaan dan sebagainya amat menjadikan. Banyak yang melibatkan rasuah, separuh daripadanya adalah kagitan awam, dan kita juga mungkin suka nak mengubah persepsi orang kepada kita, kerana persepsi ini dipengaruhi oleh apa yang mereka tengok, apa mereka dengar media massa dan sebagainya. Jadi perlukan kesungguhan daripada semua pihak untuk memuaskan rasuah. Paling penting adalah, saya rasa, adalah kesedaran iman dan keyakinan agama kepada orang Islam, supaya kita tahu rasuah itu jenayah, rasuah itu benda yang haram dan jahat dan kotor dan tidak betul. Maka dengan kesedaran dalaman sahaja kita sebenarnya boleh mengawal benda ni. Walau bagaimanapun kita bukan berada bersendirian, kita berada dalam masyarakat majmuk dan setiap orang mempunyai etika masing-masing. Maka mungkin agak sukar untuk kita menanamkan benda ini, tetapi usaha mesti berterusan untuk memastikan kita sedia beringat bahawa kita hidup ni bukan saja-saja, tetapi kita akan dihisap dan dikira dan diberikan balasan akhirnya. Jadi setakat tujuan untuk hari ini, aku lakukan hal astagfirullahalazim li wa lakum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.